Okey, jadi kita dah mula recording Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari semua Okey, jadi untuk kelas hari ini kita bermula agak lewat sikit sebab kita berikan laluan kepada e-class. Okey, untuk pengetahuan semua sepanjang PKP kita ada buat satu program kita namakan sebagai e-class E-class tu ikhlas di mana program tersebut adalah untuk murid-murid UPSR, PT3 dan juga SPM. Okey, jadi kita ada jemput guru-guru cemerlang untuk membantu anak murid kita yang ada masalah untuk belajar selama PKP. Okey, jadi untuk guru-guru, saya akan ambil alih lah untuk membantu guru-guru untuk menguasai macam mana nak gunakan Microsoft Tools ini di dalam bilik darjah dan sempena COVID ni lah. Okey. Jadi untuk hari ni kita akan belajar satu topik yang saya rasa agak menarik. Jadi ini topik ni sebenarnya apa nama? Di diminta khas oleh Dr. Ihsan jadi saya akan cuba membantu guru-guru macam mana cara kita nak gunakan OneNote ni. Okey. Jadi OneNote ni agak menarik dalam ni sebab cikgu-cikgu boleh menggunakan digital ink Okey, sekejap saya share saya punya screen. Cik Aman. Ya. Suara pelan tak? Ya. Suara pelan. Suara pelan, saya rasa macam dah kuat dah ni. Ya. Tak apa. Saya nak kuat sangat tak boleh sebab anak tengah tidur. Okay, tak apa. Lagi tu dia jaga. Okey jadi ini adalah paparan untuk OneNote. Boleh nampak tak? Nampak tak? Okey jadi macam mana kita nak dapatkan OneNote ni? Okey. Untuk dapatkan OneNote ni boleh search je dekat bawah ni. Biasanya dekat laptop Windows 10 dia memang tersedia. Maksudnya tak perlu download pun tak ada masalah. Okey. Type saja dekat bawah ni OneNote. Sambil-sambil saya cerita cikgu boleh klik lah boleh try sendiri. Tak ada masalah. Okey. Type dekat bawah tu OneNote. Okey. Nanti dia OneNote yang ni dia bentuk app. Okey, bila kita klik OneNote ni, paparan yang akan keluar adalah seperti ini. Okey, dapat tak? Setakat ni dapat tak? Kak Farihan dengan Kak Zaya boleh dapat tak? Saya buat kat phone ni, tak boleh nak. Oh, dekat phone saya tak galakkan pakai phone. Sebab dekat phone paparan dia tak sama dan agak leceh sikit guna phone. Sebaiknya pakai laptop Tapi tak apa. Kalau tak ada laptop lah ni boleh tengok dululah nanti boleh try. Sekejap saya nak tanya, OneNote ni nak buka dekat mana? Okey, search saja dekat bawah ni. Kan ada button search tu. Type saja dekat situ OneNote. Okay, nanti kita klik kat situ lah. Okay. Ataupun P dekat start ni. Okay, P dekat start. Okay. P dekat bawah ni. Okay. Scroll down. Sampai jumpa dekat situ huruf O. Okay, dia ada tulis situ OneNote. Ni, dekat sini. OneNote Okay, kalau untuk Windows 10 biasanya dia memang dah tersedia, memang ada tersiap lah. Untuk selain daripada Windows 10 memang tak ada. Maksudnya kena install dulu. Okay. Sekejap ya. Ada orang call pula.
Okey. Minta semua masuk dulu bila semua dah masuk, baru mudah untuk saya nak ajak semua. Okey. Jadi ini adalah paparan untuk OneNote. Okey. Sebelum kita mulakan kita punya sesi OneNote, okey, cikgu kena login dululah ya. Jadi untuk login ni boleh pakai apa-apa email pun boleh ya. Email Gmail boleh, email Yahoo boleh, email Outlook pun boleh. Tak ada masalah ya. Dia sebab OneNote ni dia tak perlukan lesen, maksudnya dia percuma, dia tak perlu beli. Jadi apa-apa email pun boleh, tapi kena login lah. Dia tak boleh tak login mesti login guna email. Okey, dan OneNote ni untuk makluman semua, dia adalah aplikasi online maksudnya kita tak perlu save, dia akan auto save. Okey, kalau kita nak guna offline pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma mula-mula masuk tu kena ada internet. Masa kita nak login tu. Lepas tu pakai offline pun tak ada masalah. Untuk login saja kena ada internet. Okey, setakat tu okey tak? Boleh tak? Okey. Okey, yang penting login dululah ya. Sebab kalau tak login nanti memang tak boleh nak tengok, tak boleh buat apa. Okey. Jadi lepas dah selesai untuk proses login ni, okey, kita tengok dekat atas ni. Okey, saya perkenalkan satu-satu menu dia lah. Okey, dekat sini kita ada menu home. Jadi dekat menu home ni kita ada paparan dia sama saja macam Microsoft Word ya. Kita boleh ubah dia punya tulisan ya, dia punya font ni. Kemudian kita boleh ubah dia punya besar dia, size tulisan. Kita boleh bold dia, kemudian italic, underline, itu dan lain-lain lagi lah. Okey, yang ni biasalah. Okey, kemudian pada fungsi insert. Okey, insert ni kita boleh masukkan table, ni dia biasalah. Kemudian kita boleh masukkan file. Okey. File ni bagi saya boleh nak masukkan tapi macam tak penting sangatlah. Yang pentingnya dekat sini cikgu, print out ni. Okey. Apa fungsi print out? Okey. Print out ni dia boleh menukarkan bahan kita dari satu bahan PDF, dia akan tukarkan ke bentuk image. Ya. Jadi dekat sini kalau cikgu ada bahan dia tak semesti PDF. Word, Excel, PowerPoint pun boleh ya. Okey, jadi kalau cikgu ada bahan contoh dalam bentuk PowerPoint, dia akan tukarkan dulu ke PDF, kemudian dia akan tukar kepada bentuk image. Ya. Okey, jadi dekat bentuk image tu nanti kita boleh nak tulis, nak conteng ya. Cikgu sekejap cikgu anak saya dah jaga dah. Dia kuat sangat bunyi. Ya. Ya, ya. Tengok anak ya, dia dah jaga. Sekejap saya sorry minta maaf anak tadi jaga jap. Okey. Dekat sini tadi untuk print out ni, okey, fungsi ni dia akan tukarkan daripada satu file kepada satu file yang lain. Okey maksudnya dia akan tukarkan dari bentuk, contohnya kita ada PDF, dia akan tukar kepada bentuk image. Okey. Kemudian saya nak tunjukkan fungsi picture. Okey Picture ni dia ada 3 fungsi kat sini. Sama ada picture from file, maksudnya dalam kita punya laptop ni kita boleh upload. Okey. Tapi yang paling banyak kita guna sebenarnya adalah from camera Okey, from camera ni lah gunanya untuk kita ambil gambar daripada, contohnya cikgu ada minit mesyuarat ya. Kita boleh ambil gambar minit mesyuarat tu dan kita boleh pancarkan ke depan. Okey. Saya biasa guna from camera ni untuk ambil gambar buku-buku kerja murid ya. Maksudnya saya nak bincang soalan dengan murid saya tangkap gambar dia punya buku, kemudian saya boleh pancarkan ke depan dan saya boleh write lah ya. Kita ada Surface Pen ni, kita boleh tanda lah. Kita ambil buku, contoh buku kan, kita boleh tanda yang mana betul, yang mana salah. Jadi dengan fungsi kamera ni sangat-sangat membantu tugas saya dalam bilik darjah. Okey, kemudian kita ada fungsi from online. From online ni kita boleh search saja gambar yang kita nak ajar, kemudian kita boleh terus import dia masuk dalam OneNote.
Okey. Contohnya saya import satu gambar tentang apa ya? Polimer. Okey. Okey, nampak Jadi saya boleh klik dekat sini, polimer. Okey, gambar tu akan terus keluar dekat sini. Boleh cuba Boleh cuba. Okey. Ini paling mudah lah. Ya. Jadi kita dengan fungsi of online picture ni, kita dapat mencari bahan tu dengan lebih mudah lah. Tak perlu lagi nak pergi ke Microsoft Edge ataupun Google Chrome untuk kita nak cari bahan-bahan. Tak payah. Search dekat sini saja. Terus dapat, terus import masuk. Jadi mudah guna online picture ni Okey, kemudian dekat sini kita nak cari video pun mudah. Jadi sebenarnya OneNote ni kita boleh jadikan tempat untuk kita letak kita punya lesson plan dan juga kita letak bahan-bahan mengajar kita. Contohnya kita dah ada nota dekat bawah ni kita nak masuk. Okey, ni contohnya kita nak jadikan sebagai set induksi lah. Okey, jadi kita ambil satu lagi okey jap sini saya ambil kat bawah ni. Okey. Saya nak ambil satu video dari YouTube. Jadi saya search saja kat situ. Okey. Tapi video tu kena cari kat YouTube dulu baru boleh import Sekejap. Saya tunjuk sekejap Sekejap. Okey. Jadi kita pergi dekat sini, kita type www.youtube. Okey. Jadi dekat YouTube ni kita cari satu video induksi set induksi untuk polimer. Slow pula internet hari ni. Okey, type sini polimer. Okey, kemudian kita search. Okey, jadi kita akan dapat banyaklah video-video tentang polimer. Ini banyak video India je ni. Kita type polymer sign. Okey, so kita dah dapat satu video dekat sini. Saya ambil video ni lah. Lebih sikit dia punya polymer sintetik ni. Okey. Jadi bila kita dah ambil dah buka video dari YouTube ni. Okey. Kita copy dia punya link dekat atas ni Atas ni kita copy. Okey. Bila kita dah copy video tadi, okey, kita pergi ke sini tadi, online video ni. Dekat sini kita boleh masukkan dia punya online video ni. Okey. Fail kenapa dia fail Fail. Sepatutnya boleh ni. Nanti saya tengok balik kenapa tak boleh. Sepatutnya dia terus boleh masuk. Tak apa, nanti kejap lagi saya tunjukkan Okey, kemudian kita juga boleh masukkan link dekat sini. Kalau kita ada apa-apa link, kita boleh masukkan. Contoh saya ambil tadi. Okey, polimer Jadi kita boleh insertkan dekat sini. Okey, itu dia punya link dia. Okey, kita boleh masukkan meeting, simbol, equation, math dan juga stiker dekat sini. Okey, ini untuk bahagian insert Okey, kemudian yang menarik di sini adalah fungsi untuk draw.
Okey. Fungsi cikgu di mana dengan menggunakan throw ni kita boleh tulislah, contohnya saya tulis sini polimer. Asal saya tak dapat skrin lah. Ada, skrin ada. Sekejap eh. Okey Sorry, sekejap. Jadi kita boleh tulis dekat situlah polimer. Ya, ni nanti kejap lagi saya akan ajarlah macam mana ya. Ni saya nak tunjukkan fungsi-fungsi dekat atas ni dulu. Okey. Kemudian kita ada view dekat sini. Okey, dekat view ni kita pun juga boleh tukar kita punya latar belakang dia. Contohnya kita nak tukar kepada petak-petak untuk matematik kan. Jadi kita klik saja dekat sini, dia akan tukar dia punya kertas belakang tu jadi petak-petak lah. Kalau untuk cikgu bahasa Melayu, kita boleh klik dekat sini, kita ambil yang ini rule line ni, kita ambil garis-garis ni. Jadi nampak seperti buku pelajar lah. Okey. Dekat sini juga dia ada immersive reader, di mana fungsi immersive reader ni dia dapat membantu pelajar untuk membaca. Contohnya pelajar tu kita bagi satu konten dalam bahasa Inggeris, jadi dia tak tahu nak sebut tulisan tu. Jadi kita tekan pada immersive reader ni, jadi immersive reader tu akan tolong bacakan untuk kita. Jadi fungsi ini sangat menarik lah. Okey, sebelum saya teruskan semua dekat sini, okey, saya nak ajar tuan-tuan dan puan-puan, okey, bagaimana kita nak create buku dulu. Itu yang paling penting Okey, jadi untuk create buku, paparan mungkin sedikit berbeza antara saya dengan cikgu. Sebab saya punya OneNote ni saya dah update yang latest punya. Untuk cikgu yang tak pernah update OneNote, paparannya mungkin sedikit berbeza. Okey, jadi dia dekat sebelah kiri ni, okey, kita tekan show navigation. Okey, pada show navigation ni, kita tengok dekat atas ni dia ada buku. Okey, kita klik buku ni Okey, jadi ini adalah buku kita yang kita nak ajar. Jadi macam mana cara untuk kita nak tambahkan buku ke dalam OneNote? Okey, jadi kita kena klik pada notebook, add notebook. Okey, add notebook ni berada dekat bawah. Okey, jadi bila kita klik pada add notebook ni, hanya perlu masukkan nama buku kita saja. Contohnya, saya masukkan buku mesyuarat panitia. Okey Okey, buku mesyuarat panitia. Jadi saya klik saja creating notebook ni. Sekarang ni OneNote saya sedang mencipta satu buku, buku mesyuarat. Jadi kita tunggulah dia mungkin ambil masa sedikit untuk dia loading. Pastikan kena ada internet lah untuk menggunakan OneNote. Okey. So sekarang dah siap buku untuk mesyuarat panitia. Okey, setakat ni ada soalan tak nak tanya? Saya cuba perlahan-lahan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut Setakat sekarang semua okey tak? Skrin saya boleh nampak tak? Boleh. Boleh okey setakat sekarang Kak boleh ikut tak? Boleh. Boleh ikut okey. Jadi sekarang ni tadi saya dah ajar bagaimana cara untuk kita create notebook. Okey. Kemudian kita akan nampak ada dua dekat sini. Okey, yang pertama add section dan yang kedua adalah add page. Okey. Apa maksud add section dengan add page ni? Okey. Kalau notebook tu adalah buku, contohnya buku buku macam ni, buku nota. Okey, ini Kak tolong off dia punya mic jap, dia berdengung. Okey Jadi contohnya notebook adalah buku nota. Jadi section tu adalah dia punya dalam dia, isi dalam dia punya bab. Okey.
kalau contohnya saya buat situ buku sains, okey. Jadi untuk bahagian section kita akan buat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Dia macam tu ya. Okey, contohnya saya tukar balik mesyuarat panitia ni saya tukar kepada sains. Okey ya. Jadi pada X section ni apa yang kita buat? Okey, kita akan tulis dekat situ. Okey, bab ya. Bab 1. Okey. Kemudian tambah lagi X section. Bab 2. Boleh, insyaAllah. Okey, kemudian tambah lagi bab 3. Okey. Dan sampai seterusnya. Okey. Jadi kena ingat sekali lagi, okey, untuk notebook tu adalah nama buku kita. Contohnya kita nak ajar sains. Ya, jadi nama tajuk buku tu adalah buku sains lah. Kalau boleh tulis spesifik. Buku sains tingkatan 5. Jadi kita tahulah, okey, ni buku tingkatan 5, ni tingkatan. Kalau boleh sespesifik yang mungkin. Sebab kalau cikgu tak tulis dengan spesifik, nanti cikgu nak cari semula bahan tu agak sukar. Minta tolong offkan mic sekejap ya. Okey. Kemudian pada page, okey, apa yang terkandung pada page? Okey. Pada page ni adalah isi kandungan bagi bab tersebut. Okey, contohnya kita ambil bab 1. Okey. Bab 1 adalah berkaitan, contohnya tingkatan 5 adalah berkaitan dengan mikroorganisma. Okey ya. Okey, jadi dekat sini untuk yang pertama mereka akan mengenal ya. Okey. Okey, jenis mikroorganisma. Okey. Jadi mereka akan dapat satu nota. Nota tu adalah berkaitan dengan jenis-jenis mikroorganisma. Okey, kemudian kita boleh tambah lagi. Okey, add page lagi. Okey, yang kedua faktor yang mempengaruhi kadar pertumbuhan mikroorganisma. Okey. Kemudian kita tambah lagi add page, tambah lagi ya. Sebaiknya kita susun mengikut kita punya learning objective ya. Jadi bila kita susun dengan baik, dengan cantik, jadi nota kita tu akan terurus dengan baik. Okey ya. Setakat itu untuk organize bahan ni, ada masalah tak? Kalau ada masalah tolong angkat tangan. Angkat tangan lah, tolong buka mic Okey, buka mic boleh tanya soalan. Cikgu Aman. Ya, saya. Kalau kita nak buat yang jenis-jenis mikroorganisma tu, kat bawah kita tulis nota tu macam mana yang nak buat? Tak faham. Ulang balik. Katalah dekat jenis-jenis mikroorganisma tu kita buat mikroorganisma A, mikroorganisma B, nak buat nota kat bawah tu. Buat nota sikit macam mana? Macam mana nak tambah nota dekat bawah ni? Dekat tajuk tu, dekat bawah tajuk tu, dekat tajuk kecil tu kita nak tambah nota sikit. Okey, dekat bawah ni kan? Okey, macam mana nak tambah dia? Okey, sekejap ya, saya tunjuk ya. Okey, bila kita dah tulis semua ni, okey, nampak tak dekat kiri ni, bahagian section dan bahagian add ini, dia makan space terlalu banyak. Okey, jadi ingat ya, pastikan bila kita mengajar, kita klik ya dekat show navigation ni, kita klik pada hide navigation. Supaya paparan dia akan menjadi lebih luas. Kalau tak, saya tengok ada cikgu tu dia mengajar macam ni, sampai sudah mengajar macam ni. Kesian pelajar kita tak nampak dengan jelas. Okay, jadi kita klik dekat sini untuk hide navigation. Jadi dia akan paparannya lebih luas lah. Okay, jadi kelebihan OneNote ni, bila kita cipta nota tersebut, tarikh dan juga masa dicipta dia akan direkodkan. Jadi kita akan mudah untuk ingat balik lah. Sebab kadang kita fikir, bila lah kita mengajar tak topik ni ya? Dekat sini dah ada dia punya tarikh dan juga dia punya masa. Jadi mudah untuk kita nak ingat semula. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak tambahkan nota? Okey. Nota ada banyak cara. Okey. Cara yang pertama kita boleh embed laman web. Okey, masukkan copy laman web, embed masukkan dekat sini. Okey, itu cara yang pertama. Okey, cara yang kedua adalah dengan kita memasukkan nota PDF. Okey. Cara untuk masukkan nota seperti yang saya ajar tadi, klik pada insert, klik pada print out.
Okay, insert, print out. Kemudian kita klik contohnya saya ambil nota remote learning ni ya. Okey, saya klik. Kemudian saya klik pada open. Okey, jadi sekarang ni nota tadi dalam bentuk PDF ini akan ditukarkan ke dalam bentuk image. Okey. Ya. Okey, jadi bila dia dah tukar ke dalam bentuk image, mudahlah kita nak mengajar pelajar. Okey ya. Jadi saya biasanya bila dia dah tukar kepada bentuk image macam ni, contohlah saya ambil nota saya yang saya dah buat. Sekejap ya. Saya ambil latihan biar ya. Saya ambil latihan. Okey, latihan. Okey, macam ni ya. Kita ada latihan. Okey. Jadi bila dah keluar latihan macam ni, mudahlah kita nak bincang dengan pelajar, ya. Jadi pastikan bila nak bincang dengan pelajar, tekan butang full screen. Okay. Tengok dekat belah kanan atas dia ada tulis tu enter full screen mode. Dekat dengan pangkah tu kan. Ada anak panah atas dengan bawah tu. Okey, klik pada enter full screen mode tu. Okey, dia akan tukar kepada mode full screen. Okey, dekat mode full screen ni boleh nampak tak? Saya nak tanya, sekarang boleh nampak tak skrin saya? Boleh. Nampak. Ya. Sebab dia tak ada merah, jadi saya tak tahu nampak. Okey, nampak ya? Okey. Jadi kat sini, bila kita nampak kat sini, kita perlu besarkan dia. Okey. Jadi pelajar kita akan nampak apa latihan yang kita nak bincangkan dengan pelajar kita. Okay. Jadi saya boleh ambil dekat sini kita ada pen, ni Surface Pen lah. Okey, kelebihan Microsoft Surface, dia ada fungsi untuk touchscreen, dia ada pen untuk kita guna digital ink. Okey, jadi belakang ini, kelebihan Microsoft Pen ni, dekat belakang ni dia ada, kita panggil apa ya? Pemadam. Ya. Jadi saya boleh padam terus nota-nota ataupun latihan yang telah saya bincangkan dengan pelajar. Macam tu. Okey. Jadi bila saya bincang dengan pelajar saya, okey, kita baca soalan lah ya. Okey, dia kata kat sini Raja 1 menunjukkan eksperimen untuk menghasilkan ester. Okey, jadi kita highlightkan perkataan ester. Jadi sekarang ni kita nak buat ester. Jadi pelajar kita kena ingatlah untuk buat ester ni apa bahan yang perlu dicampurkan. Okey, ada dua bahan yang perlu dicampurkan di bawah ni. Okey, bahan yang pertama, okey. Sekejap, saya tukar color lain ya, nak bagi nampak sikit. Okey, bahan yang pertama adalah etanol. Okey. Dan bahan yang kedua yang akan kita campurkan adalah asid etanoik. Okey. Jadi apabila asid etanoik ini dicampurkan dengan ester, okey, apa hasilnya? Okey, kita akan minta maaf. Etanol campur dengan asid etanoik. Okey, apa hasilnya? Terbalik pula saya cakap tadi kan. Okey, kita akan dapat ester. Okey. Lepas ni kita akan dapat ester. Okey, tambah dengan air. Okey. Jadi ini kelebihan dalam OneNote di mana kita nak bincang dengan pelajar tu menjadi lebih mudah kerana kita boleh tulis. Nak guna digital ink tu mudahlah dekat sini. Okey, jadi namakan proses dalam Raja 1. Okey, jadi dalam Raja 1 ni, proses untuk menghasilkan ester kita panggil sebagai pengesteran. Okey. Ada yang tanya saya, Cikgu Ahmad, apa warna yang kita nak gunakan untuk kita nak menulis ni? Okey, dekat sini kalau kita klik ya, dia punya pen ni, kita boleh dapat banyak color. Sekejap ya. Dia tak keluar pula. Kalau skrin tak bukan touchscreen, guna pen. Okey jadi dekat sini dia ada banyak color yang kita boleh gunakan. Boleh guna color kuning, oren, merah jambu, merah, biru, ungu. Ya. Nak guna color pelangi pun boleh kat sini. Klik color pelangi ni. Nanti bila kita tulis dekat sini ni, dia akan keluar color pelangi lah. Color pelangi ni pun budak saya suka lah tengok. Ya. Okey.
Jadi untuk perbincangan, kita tak galakkan menggunakan warna hitam sebab hitam ni dia tak nampak. Kalau boleh cari color yang mudah nampak lah. Saya suka color merah. Sebab dari jauh dia boleh nampak. Okey, ada soalan tak? Rahman, Cik Rahman. Ya. Kuat sikit boleh tak cikgu? Tak clear lah. Pen ni. Okey, pen. Untuk laptop yang bukan touchscreen boleh guna? Okey, kalau untuk laptop yang bukan touchscreen, okey, cikgu beli Wacom. Okey, pergi dekat Lazada, beli Wacom. Wacom tu tak mahal sangat lebih kurang dalam 300 macam tu. Kalau cikgu nak murah, dia ada satu lagi jenama. Saya lupa jenama apa dah. Yang itu dalam 100 lebih. Agak murah lah. Cuma beza sikit, okey, cikgu akan rasa satu perbezaan. Kalau saya pakai Surface Pen ni sebabkan laptop saya touchscreen, jadi saya nampak tahu apa benda yang saya nak tulis. Kalau cikgu beli Wacom tu, mata cikgu tengok skrin, tangan cikgu dia jadi macam mouse. Jadi dia rasa macam pelik sikit lah. Tapi tak ada masalah, masih boleh menulis. Ya. Jadi untuk cikgu yang nak budget sikit lah kan sebab laptop dah ada, okey, boleh beli Wacom. Ya. Kalau nak nanti PM saya pun boleh. Nanti saya tolong carikan untuk cikgu. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, ada soalan lagi tak nak tanya? Kalau nak buat persamaan matematik dekat macam mana? Okey, kalau nak buat persamaan dekat sini, dia ada fungsi mat. Kita tengok dekat belah atas ni, nampak tak? Dia ada mat dekat situ. Jadi boleh klik mat ni, okey. Kita boleh tulis dia punya equation. Kita tengok sini dia kata write your equation in ink. Okey. Kemudian kita select, kemudian nanti dia akan tukarkan. Okey, dia macam ni Contohnya. Okey. Kita ambil 2y sama dengan 3x tambah 3. Contohlah, kita ambil satu persamaan Okey. Jadi kat sini nampak tak ada satu fungsi untuk lasso select. Okey. Jadi kita boleh select persamaan kita tadi. Okey. Kemudian bila kita dah select persamaan, klik saja button mat ni. Dia akan tukarkan ke dalam bentuk ink to mat. Jadi klik saja ink to mat ni. Tada, sekarang ni dia dah tukar persamaan itu dalam bentuk matematik macam ni. Ya. Jadi mudahlah. Dan kalau untuk OneNote ni, kalau guna matematik lagi best. Sebab, okey, contohnya cikgu ada nak buat soalan, ya. Okey, kita masukkan contoh-contoh soalan, satu contoh je. So nanti tekan ink to mat, kemudian tekan Microsoft Form untuk buat quiz. Dia akan automatik tukarkan, dia akan automatik buat soalan quiz tu. Contoh kita nak 20 soalan quiz untuk soalan persamaan tu. Jadi dia akan create sendiri sebab dia ada AI. Jadi dia akan tolong createkan bentuk soalan untuk kita. Jadi kita boleh terus send kepada pelajar dan pelajar boleh terus buat soalan tu. Untuk matematik sahaja, untuk subjek lain tak boleh. Okey Kemudian dekat sini juga dia ada satu fungsi shape. Okey, shape Jadi shape ni kalau kita nak lukis apa-apa kat sini, contohlah saya nak buat graf kan. Saya boleh klik dekat sini. Saya boleh lukis saya punya graf. Macam tu. Ya, tak nampak sangat. Back balik. Tukar color hitam Okey, jadi ink to shape ni kita ambil sini, kemudian kita gariskan kat sini. Okey, jadi macam itulah Tetapi kalau untuk matematik sebenarnya saya tak recommend pakai ink to shape tu untuk buat graf. Sebaiknya cikgu upload dia punya kertas graf. Kertas graf tu mudah saja, pergi ke Google, type kat situ graph paper.
Nanti pergi ke dia punya image, download dekat situ ada banyak graph paper. Nanti cikgu download graph paper tu, masukkan, upload dalam OneNote ni, kemudian cikgu boleh lukis graph dekat situ. Sangat-sangat bagus ya. Ataupun satu lagi cara, okey saya tunjuk lagi satu lagi cara ya. Okey. Cikgu boleh pergi dekat sini. Contohnya bagi latihan ni saya tambah satu lagi page baru. Okey. Dekat sini cikgu klik pada view. Okey. Cikgu klik pada rule line. Okey, dekat rule line ni cikgu ambil petak-petak ni. Macam tu. Untuk matematik. Jadi senang, ya. Jadi bila dah ada petak-petak ni, cikgu klik pada draw ni, cikgu ambil ruler. Okey, jadi kita boleh keluarkan pembaris kita dekat sini. Cikgu buat sini 90 darjah. 89. Ya. Okey. 90 darjah. Okey. Letakkan dekat tengah-tengah tu. Ambil pen warna hitam. Kemudian cikgu boleh gariskan. Untuk dia punya nak buat graf kan. Sebab kalau guna kotak-kotak ni, dia lebih tepat lah. Dia punya skala dia. Sebab kalau tak ada kotak, kita nak anggarkan dia punya skala tu agak sukar sikit. Okey, so dah dapat dekat sini ya. Kemudian kita klik balik dekat sini ruler. Jadi dia akan hilang lah. Okey. Jadi bila dah dapat dekat sini, okey kita boleh tulis lah. Ya. Okey, dekat atas ni paksi Y. Dekat bawah ni paksi X. Ya. Atas ni paksi Y. Y yang panah ya. Okey. Jadi kat sini contohnya kita buat 1, 2, 3, 4. Okey. Kalau rasa macam susah nak tulis kan, kata kecilnya, susah nak tulis kan. Okey, tak apa cikgu boleh zoom. Okey, boleh zoom macam ni. Besar sikit nak tulis kan. 5 sini, 6, 7, dan seterusnya lah. Okey. Jadi untuk paksi Y pun sama juga. Okey. Contohnya dekat sini kita start daripada 10. Okay. Ya. 10, 20, 30. Okey ya. Okey, dan biasanya kita lukis graf ni kita pakai apa cikgu? Pakai pensil ya. Jadi kat atas ni pun dia ada satu batang pensil yang kita boleh gunakan untuk kita nak melukis. Dekat atas tu ya. Dekat sini, okey, ni ada kita ada pemadam, kita ada pen, kita ada highlighter, kita ada pensil dekat sini ya. Jadi tunjuk pelajar tu guna pensil lah sebaiknya. Ya, tapi kat sini pun pen tak ada masalah sebab menggunakan digital ni kita nak padam mudah ya. Belakang dia ada pen, kita tekan je lah dekat situ dia akan terus padam ya. Kalau untuk pelajar bila dia lukis pen dekat kertas dia nak padam dah tak boleh dah. Macam itulah. Okey, setakat itu untuk buat graf. Ada masalah tak? Yang tadi yang first yang nak download kertas graf tu macam mana Cikgu Aman? Okey. Untuk download kertas graf tu, okey saya tunjuk ya. Kita pergi dekat sini, okey. Type situ Google. Oh. Okey. Dekat Google ni cikgu type situ graph paper. Okey, graph paper. Nampak tak tu dia ada template PDF tu kan? Ambil pakai template PDF tu pun boleh. Kalau pakai PDF tu lagi cantik. Ni dah ada ni. Graph paper ni. Jadi cari graph paper yang cantik lah. Yang biru ni macam cantik sikit. Cikgu cari kalau boleh cari yang dia punya size ni agak besar sikit lah. Maksudnya kualiti dia besar sikit. Sebab kalau kualiti dia kecil, takut nanti tak apa-apa nak jelas. Download.
Ni macam okey ni. Graph paper ni. Free online ni. Ni. Okey, jadi dah dapat ni kan gambar ni. Klik kanan, tekan sini. Open image in new tab. Okey. Kemudian barulah klik kanan, tekan save image as. Okey. Kemudian kita save. Kita savekan dekat depan, dekat desktop. Okey. Bila kita dah savekan dekat desktop, barulah nanti cikgu pergi dekat sini. Okey. Kita klik balik. Cikgu tolong offkan mic cikgu ada berbunyi bising sikit lah. Okey. Cikgu tekan add page ni, new page ni. Contohnya kita nak ajar pasal graf. Okey Jadi bila kita dah tulis graf dekat situ, kita perlu insertkan, klik insert. Okey. Ambil picture sebab tadi kita ambil picture kan, kita download picture. Okey, from file, kemudian kita cari file tadilah. Okey, contohnya file tadi saya letak dekat desktop. Okey. Jadi kita cari balik. Banyak file ni nak kena cari satu-satu ni. Okey, ni Okey, jadi bila kita insert saja, tada, sekarang ni file tu dah ada dekat depan. Okey. Jadi apa yang biasa saya buat adalah saya klik pada image ini, saya akan tarik dia bagi besar sikit. Okey. Klik dia, tarik sikit bagi besar. Macam ni. Baru nanti bila cikgu tarik besar, cikgu nak conteng, cikgu nak zoom tu nanti dia akan nampak lebih besar. Okey, jadi bila dah siap ni, baru tekan full screen. Okey, jadi bila full screen ni, mudahlah kita nak buat graf. Jadi cantik, graf kita cantik kat situ ya. Okey, jadi graf ni ada banyak jenis dekat Google tu cikgu boleh download ada banyak jenis. Terpulanglah cikgu nak download yang mana satu. Rasa-rasa cantik, saya rasa macam saya punya cantik sikit. Sebab dia dah ada line dah ni. Paksi X dengan paksi Y ni dah ada line. Jadi mudah sikit saya nak bincang. Alright. Ada soalan lain tak? Ini. Cikgu Aman. Ya. Boleh tak ulang balik untuk buat create quiz matematik yang ada AI? Okey. Tak apa, yang tu kejap lagi. Saya malas nak ajar lagi tadi sebenarnya. Sekejap lagi saya ajar macam mana nak insert kertas graf dulu. Okey. Okey. Untuk kita insert image ni, ada masalah tak? Tak ada senang je kan? Okey. Sekarang ni saya nak ajar macam mana cara untuk kita buat soalan. Okey Kita createkan page yang baru dekat sini. Okey. Cikgu minta tolong offkan mic ada bunyi minta mute kan. Okey. Jadi dekat sini kita klik pada draw. Okey, contohnya saya buat dekat sini soalan dia. Okey, 2 tambah 3 sama dengan 5. Okey, ni soalan simple je. Kita ambil. Jadi saya nak buat soalan tambah dengan anak murid saya. Jadi bila dah ambil ni, kita klik dekat laser selection ni dekat sini atas ni ya. Kemudian bila dah klik laser select ni, dia selectkan dia punya sekejap ya. Dia tak klik pula. Sekejap. Okey. Kita select semua yang ini. Kemudian klik dekat sini into text. Okey. Jadi bila kita klik into text, kenapa dia jadi macam ni? Ya cikgu pelik pula
Patutnya dia baca betul tu. Sekejap. Calibri, okey. Sekejap ya, saya cuba sekejap sekali lagi. Saya ambil 5 tambah 3 sama dengan 8. Patutnya dia boleh baca ni. Okey, sekejap ya. Kita selectkan. Okey. Bila select dekat sini, kita klik into text. Okey, dapat Okey, bila dah dapat yang ini, kita tekan select all ni, kita klik dekat button map. Okey, dia akan keluar dekat sini lah. 5 tambah 3 sama 8. Okey, jadi kita akan tekan selection dekat sini, kita akan klik pada verify. Okey, jadi 5 tambah 3 sama 8 ni true lah, betul. Okey, jadi kita tekan show step. Dia akan tekan untuk solution lah. Macam mana kita nak dapatkan dekat sini Okey. Dia tak keluar pula. Sepatutnya lepas kita dah tunjuk yang ini, dekat bawah ni sepatutnya lah. Tapi kat sini dia tak ada pula. Dia ada tulis situ Microsoft Form. Jadi kita klik saja Microsoft Form tu, sebenarnya dia akan tukar terus. Sekejap saya cari dekat mana. Takut dia hidden kan dia punya fungsi tu. Sekejap. Tak ada pula Hari tu saya try ada. Sekejap. Sekejap mungkin kena buat 2 kot. Sekejap saya try sekejap. Kita try buat 2 soalan. 4 tambah 3 sama dengan 7. Sekejap ya. Make selection verify. Okay, true. Show step. Tu betul tak ada pula. Tak apa cikgu, nanti saya try cari balik. Patutnya dekat sini je dia ada tulis itu Microsoft Form. Jadi bila kita klik Microsoft Form tu, dia akan tukar terus jadi quiz dan kita boleh masukkan berapa soalan kita nak, automatik dia akan generate soalan yang sama sepatutnya lah. Tapi ni saya tak jumpa pula. Hari tu saya buat okey je. Okey. Ada masalah lagi tak? Boleh tanya soalan? Siapa tanya soalan boleh on mic Cikgu Aman. Ya saya. OneNote ni ada 2 version ke? OneNote ada 2. Okey, OneNote ada 2. Satu OneNote app yang cikgu nampak sekarang ni, dia lebih simple, lebih mudah digunakan. Saya sangat recommend cikgu pakai yang inilah. Dan satu lagi dia ada OneNote untuk office punya. Okey. Yang itu agak complicated sikit. Kalau cikgu tengok bentuk ni macam Microsoft Word macam tu. Terlalu banyak button lah. Saya tak recommend cikgu ambil yang itu. Pakai yang ini mudah untuk kita ajar. Okey, ya, cikgu. Kalau kita guna yang simple ni tak payah bayar kan? Free kan? OneNote free. OneNote tak perlu bayar. Okey, thank you. Okey, ada lagi nak tanya soalan tak? Cikgu kena testing lah balik test sendiri. Cikgu, saya ada download tapi saya tengok paparan dia tak berapa sama dan dia punya sekejap, saya tanya, ada cikgu banyak yang tak ada. Dekat mana tu Cikgu. Cikgu dekat mana
Dah lupa lah. Okey, dia kalau cikgu download dekat handphone, saya tak galakkan sebab paparan handphone memang totally lain. Yang ini untuk cikgu kena guna laptop. Saya download Ya. di laptop. Okey, Handphone pun saya saya tunjuk download. cikgu dekat mana cikgu nak download. Okey. Untuk download ataupun untuk update Microsoft OneNote ni, cikgu kena pergi Microsoft Store. Ya, download di Microsoft Store. Dekat mana cikgu? Cikgu tengok dekat bawah tu kan? Ni. Dekat bawah tu dia ada tulis, kejap cikgu saya nak cerita tentang cara download jap. Okey, cikgu klik pada Microsoft Store. Okey, Microsoft Store ni dia macam Play Store dengan App Store lah. Cikgu boleh download software dekat sini ya. Okey, jadi cikgu search dekat situ OneNote. Okey, bila cikgu search OneNote, dia akan keluar app OneNote lah. Okey, jadi cikgu boleh klik app OneNote ni dan juga cikgu download lah. Tolong download nanti app ni. Nampak ya? Install dulu. Okey. Cikgu boleh update ya, klik kat tepi kanan ni. Nanti dia ada tulis situ update. Okey, cikgu boleh update ataupun cikgu install lah dekat situ ya. Kalau belum ada cikgu kena install dululah. Okey, tapi untuk guna Microsoft Store ni, cikgu kena login guna account Microsoft dululah. Maksudnya cikgu kena create satu account Microsoft baru cikgu boleh download. Ya. Account tu tak kisah, pakai Gmail pun boleh, tak ada masalah. OneNote ni boleh download free ya. Okey. Ada soalan lagi tak? Cikgu? Ya, saya. So saya punya ni yang macam ni. Cikgu tengok, dia simple kan? Yang mana? Saya Yang saya punya sekarang. Cikgu tengok yang saya punya sekarang. Okey, saya tekan stop presenting. Cikgu tolong share cikgu punya screen boleh? Jap. Okey. Sekarang ni cikgu cuba screen share cikgu punya screen. Saya nak tengok jap. Saya pakai tablet. Tablet. Saya install dekat Play Store. Dia simple je. Tak ada ruler ke apa. So, Tak ada. Kalau saya- kalau kalau siapa yang pakai tablet dia memang simple. Dia memang tak macam laptop. Dia tak ada pembaris, tak ada. Store tu boleh ke? Tak dengar apa cikgu? Kalau saya download dekat Microsoft Store tu, tapi ini bukan Microsoft. Tak boleh. Dekat tablet itu saja. Dekat Play Store saja. Oh. Microsoft Store tu untuk siapa yang pakai Windows 10 saja. Ya. Cikgu Aman, Ya saya. untuk laptop MacBook, saya punya function pun limited juga macam yang cikgu tadi. Betul. Untuk MacBook pun dia agak limited sikit. Dia tak sama macam kalau cikgu pakai Office. Inilah pakai Windows 10 ni. Dia lain sikit. Tapi still masih boleh gunalah. Cikgu masih boleh tulis. Masih boleh upload image. So tak perlu risau. Bukan ada calculation punya. So tak ada masalah kot Saya hanya nak tulis-tulis je lah. Tapi nak buat graf tak boleh lah Buat graf boleh. Sebab cikgu boleh upload cikgu punya gambar tu. Gambar graf tadi. Cuma cikgu kena lukis. Okey, saya faham maksud cikgu pembaris ya. Cikgu nak pembaris betul tak? Senang je cikgu. Cikgu ambil pembaris real tu, cikgu letak atas cikgu punya tablet tu, cikgu garis sendiri. Cikgu tak boleh pakai virtual lah. Cikgu kena pakai pembaris real, letak atas tablet, lepas tu cikgu garis. Ni kan, pembaris kan. Cikgu garis macam tu, dekat atas tablet. Itu je lah cara dia. Cikgu nak tanya. Ya. OneNote dekat PDL tu sama ke yang dengan dekat Microsoft tu? Portal Digital Learning. Ya, betul. Sama. Okey. Cuma OneNote dekat yang tu dia pakai online.
OneNote online ada beberapa benda yang tak ada dekat OneNote dalam app lah. Okey, sebaiknya kalau saya lebih suka guna OneNote dalam app. Sebab kalau OneNote online, dia kalau tak silap dia tak ada pembaris. Tak ada pembaris. Saya dah try dah, tak ada pembaris. Tak ada pembaris tu. Dan ada beberapa fungsi lagi tak ada. Okey. Okey, ada nak tanya lagi tak soalan? Kalau tak ada, saya nak tunjuk satu lagi. Kemudian kita habiskan sesi kita lah. Okey, cikgu jangan keluar lagi. Sebab saya akan bagi sijil untuk cikgu. Saya akan bagi satu link. Okey, cikgu kena isi link tu sebelum cikgu keluar. Sebab kalau cikgu dah keluar, nanti cikgu tak dapat sijil. Okey. Sekejap ya. Oh, ada sijil canggih. Ada. Cikgu Ahmad. Biasanya di The Classroom kita akan bagi sijil lah setiap sesi. So cikgu jangan risaulah. Tapi sijil tu tantangan saya lah. Sekejap ya. Assalamualaikum. Ya. Cikgu Ahmad? Ya, saya. Nak tanya. Kalau kita nak share kita punya OneNote kepada student tu, macam mana? Okey, macam mana? Okey, tu yang saya nak tunjuk sekarang ni. Sekejap ya. Okey. Jadi kalau untuk kita nak share kepada student, okey, contoh macam saya lah. Okey, sekarang ni saya nak bincang soalan dengan murid. Okey, dengan menggunakan Microsoft Teams. Okey ya, macam mana kita nak bincang soalan? Okey. Yang pertamanya cikgu kena download dululah Microsoft Teams ni Okey, Microsoft Teams ni nanti saya akan share dekat saya punya Facebook. Okey, cikgu boleh sebenarnya saya dah ajar sebelum ni cara-cara untuk buat kelas semua kan. Nanti yang tu cikgu kena tengok balik video dekat YouTube saya ya. Okey, cikgu tengok dekat Facebook saya pun ada. Nanti saya akan update. Saya upload balik video macam mana nak create kelas tu. Okey, contohnya sekarang cikgu nampak ini adalah paparan untuk Microsoft Teams. Okey ya. Sekarang saya nak hantar saya nak bincang soalan dengan pelajar saya nak buat kelas secara live. Kita panggil remote learning ya. Jadi untuk buat remote learning ni, cara dia kita klik pada Teams ni. Okey. Cara buat semua nanti cikgu tengok video yang saya dah buat ya. Sebab saya nak cerita satu-satu nanti pukul 2 pun tak habis lagi ni. Okey. Kita pergi Microsoft Teams ni. Okey. Klik pada Teams. Okey, Teams ini adalah kelas kita. Ya. Teams ini adalah kelas kita. Okey. Jadi untuk cikgu-cikgu yang nak gunakan Microsoft Teams, okey. Yang pertama cikgu kena download dulu Microsoft Teams. Okey, nanti untuk nak download dia, cikgu boleh pergi www.office.com, cikgu boleh download ataupun cikgu pergi Telegram Digital Classroom, nanti saya akan letak software software Microsoft Teams ni dalam Telegram Digital Classroom. Cikgu download, cikgu install, kemudian cikgu login guna akaun portal Digital Learning. Ya. Akaun portal Digital Learning tu dia bermula huruf G untuk guru, M untuk murid, ya. G tolak 7 berapa, ikutlah cikgu punya nombor lain-lain Saya dengan cikgu nombor lain. Okey ya. Okey, bila dah login tu, masukkan nombor akaun, dia akan masuk dekat sini. Okey. Bila dah masuk, okey, cikgu kena createkan pelajar punya kelas dulu. Okay. Jadi cara nak createkan kelas pelajar, okey, paparan dia macam ni nanti. Okey, cikgu klik dekat sini join or create team. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan klik pada create team. Cikgu jangan risau, video tutorial saya dah buat, nanti cikgu dapatkan dekat Telegram Digital Classroom ataupun dekat saya punya Facebook. Okey. Jadi klik create team. Okey. Dekat sini ada 4 pilihan, kita pilih kelas. Kenapa kelas? Sebab kelas ni dia ada assignment. Ya. Yang lain tu tak ada assignment. Hanya kelas saja ada assignment. Okey. Kemudian dekat create your team ni, masukkan kelas kita, contohnya tingkatan 5 gamma. Okey. Kemudian klik pada next. Dia akan creating the team. Okey, dia akan createkan satu kelas untuk kita.
Okey, dekat sini tak apa, tekan saja button skip. Ya. Jadi sekarang ini adalah paparan untuk kelas kita. Okey. Jadi saya ajar untuk kita nak invite pelajar masuk ke dalam Microsoft Teams, dia ada 3 cara. Cara yang pertama yang paling mudah, saya ajar yang paling mudah dulu ya. Okey, cikgu klik pada 3 titik ini, cikgu tekan sini, get link to team. Okey, jadi cikgu copy saja link team ni, cikgu hantar ke Telegram ataupun grup WhatsApp pelajar. Nanti pelajar tu dia klik, dia akan terus masuk ke dalam cikgu punya team, Microsoft Team. Dalam kelas yang cikgu cipta tu. Jadi bila dia dah masuk dalam ni, barulah mudah untuk cikgu nak bincang soalan. Okey, jadi cara dia, cikgu tengok dekat bawah sekali ni. Okey, dekat new conversation bawah ni, nampak tak dia ada A, dia ada attachment. Okey, dekat sini dia ada kita panggil meet now. Ya, dia ada bentuk video cam. Okey, dia tulis tu meet now. Okey, jadi kita klik pada meet now, kita masukkan subjek yang kita nak ajar, sign, kemudian kita akan tekan meet now. Ya. Itu saja proses dia. Okey. Jadi bila kita tekan meet now, pelajar kita dia buka app penama Teams tu, dia klik saja join, dia akan nampak kita. Okey. Ataupun macam ni. Kalau anak-anak murid cikgu ada masalah, contoh ni dia tak ingat. Biasanya dia tak ingat dia punya password. Okey, tak apa cikgu, tak ada masalah. Ya, sebab permulaan ni saya tak nak sentuh lagi tentang assignment. Nanti cikgu pening. Nanti anak murid cikgu pun pening sebab dia tak biasa. Jadi untuk permulaan ni kita buat kelas online dulu, remote learning. Okey, jadi cara dia cikgu kena bagi link kepada pelajar. Okey, macam mana nak cari link tu? Okey, nanti bila cikgu dah tekan meet now ni nanti, okey, dia paparan dia akan keluar macam ni cikgu ya. Okey. Dia akan keluar macam ni. Macam yang kita tengah live sekarang ni. Okey. Sekejap ya. Okey, dia akan keluar paparan macam ini. Okey. Dekat paparan dekat sini ni, cikgu kena klik dekat bawah ni, dia ada show participant. Ya, show participant. Okey, dekat show participant inilah, dekat sini ada link cikgu. Ya, cikgu tekan copy link dekat sini. Invite someone ni, dekat sini cikgu tekan copy link to join. Okey, kemudian bila dah tekan copy link to join, pergi balik ke Microsoft Teams. Okey. Cikgu pastekan dekat sini dia punya link tadi. Okey. Okey. Bila cikgu dah pastekan, cikgu tak boleh pastekan terus kepada pelajar punya Telegram dengan WhatsApp. Nanti dia akan keluar kosong. Okey, jadi dekat sinilah cikgu akan klik Microsoft Teams ni. Cikgu klik copy link. Okey. Bila dah copy link, barulah cikgu pergi kepada pelajar, cikgu pastekan dekat dia punya Telegram. Ya. Jadi itu cara dia. Okey. Jadi mudah je. Ya, bila dia pelajar tu klik saja link yang cikgu dah buat tadi, automatik dia akan masuk macam cikgu masuk sekarang. Dia boleh masuk as guest. Jadi as guest ni dia tak perlu lagi login. Ya. Jadi dekat situ mudahlah. Jadi bila dia dah login as guest, cikgu buka sahaja OneNote, cikgu pergi ke soalan yang cikgu nak bincang dengan pelajar tadi. Okey, klik soalan tu dekat OneNote ni. Kemudian nanti kita terus bincang macam biasa. Jadi apa saja yang saya tunjukkan dekat sini, pelajar tu juga akan nampak paparan yang sama. Jadi kita nak bincang soalan tu jadi lebih mudah. Dan kita boleh guna dekat sini ada fungsi draw ni. Cikgu boleh ambil pen, cikgu boleh tuliskan jawapan dia. Jadi mudahlah dekat situ ya. Okey, ada soalan tak setakat itu? Cikgu Rahman, saya fahami. Ya, Dengar saya. tak suara saya? Boleh dengar, boleh dengar. Okey Man, sekali lagi Man. Maknanya yang link yang kita bagi tadi, tak semestinya budak install ataupun sign in dululah MT tu. Tak perlu. Dia tak perlu install, tak perlu.
Kita bagi link. Maknanya dia direct masuk ke paparan terus. Yes, dia akan masuk terus. Okey, bila dia klik bila kita bagi link pada pelajar tu klik, okey, dia akan buka guna Chrome. Okey. Jadi dia akan tanya soalan, ada dua. Yang pertama login, yang kedua sign in as guest. Kita minta dia sign in as guest. Kalau dia ada password, tak apalah, login lah, itu lebih baik sebab kita akan tahu siapa dia. Okey. Tapi kalau dia tak ingat, dia tetap boleh join. Cara dia tekan login as guest, nanti dia kena create dia punya nama. Kita kena minta pelajar kita supaya jujur tulis nama sebenar. Sebab kalau tak, nanti masa bincang soalan, cikgu tak tahu nama dia siapa. Ya? Sebab macam saya pun isu dia, bila kita minta dia turn on dia punya video, dia tak nak, masing-masing malu, dia segan. Jadi kita pun tak tahu sampai kesudah kita tak tahu siapa dia. Ya? Jadi cara yang paling senang adalah minta dia login, minta dia sign in as guest tu, dia tulis nama sebenar. Nanti dia klik pada sign in as guest, dia akan masuk lah. Jadi stepnya tak banyak. Ya, step banyak hanya pada kita lah, guru, untuk kita nak createkan link. Tapi bila kita dah create link tu, kita bagi pelajar klik saja, dia terus akan nampak kita macam saya buat sekarang. Okey, ada soalan lain tak? Okey, clear Man. Dia sama juga dengan kalau kita bagi kat cikgu kan, kalau kita nak meeting bersama cikgu-cikgu, kita bagi benda tu je lah, tak payah dia orang nak fikirkan ID dia orang tu. Ya, betul. Okey, thank you Man. Okey, sama-sama. Okey, cikgu. Ya, boleh. Cikgu tolong jangan keluar lagi tau sebab saya nak bagi sijil, ya. Cikgu kalau dah keluar, saya dah tak terima tau. Ada yang PM saya minta sijil dah tak terima, ya. Tolong dengar sampai habis. Okey, teruskan cikgu. Saya belum ada ID untuk ini. Okey, tak apa cikgu. Teams. Nanti cikgu pergi PM cikgu punya guru punya Besari sekolah. Okey, cikgu minta kata kat dia minta ID Google Classroom. Oh, yang itu boleh guna. ID yang sama. Tapi saya guna tak jadi. I try masukkan tak jadi. Boleh cikgu, boleh. Saya boleh. Pakai ID yang sama cikgu. Oh, okey. I try lagi. Okey, dia macam ni cikgu. Kalau cikgu-cikgu tak pernah guna Google Classroom, tak pernah login, ID itu tak aktif. Ya, macam mana cikgu nak aktifkan ID cikgu? Cikgu pergi ke portal.moi.edu.my. Sekali lagi saya ulang ya. Saya tulislah cikgu lupa pula boleh tulis ya. Sekejap. Cikgu pergi kat sini ya. portal.moi.edu.my. Okey. Cikgu login guna ID tu. Bila cikgu dah login, barulah dia aktif. Kalau tak, cikgu pergi ke mana-mana pun dia tak akan aktif. Kena aktifkan di sini. Cikgu, I pernah masuk. I pun ada buat digital classroom. Kalau dah pernah masuk, boleh pakai. Tak ada masalah. Dia pengaktifan sekali saja. Okey. Alright. Okey cikgu ya. Okey. Cikgu nak tanya. Ya, saya. Okey. Kalau sekali murid dah masuk, lain kali kita nak buat lagi kelas yang sama, murid dah memang ada kat dalam tu ke? Yes, betul. Dia macam ni. Bila cikgu dah create kelas untuk murid, pelajar tu dah login. Okey, dia sekali login saja. Lepas tu, kita cakap je dekat dia, cikgu nak buat kelas pukul 10. Jadi pukul 10, dia buka saja handphone dia buka Microsoft Teams, dia klik saja join. Jadi tak perlu lagi cikgu bagi link. Dia sekarang ni untuk permulaan ni pelajar kita dia tak berapa pandai lagi nak guna sebab dia tak biasa pakai kan. Cikgu pun tak pernah guna kan. Okay, jadi bila tak biasa guna, sebaiknya cikgu bagi link. Tapi bila dia dah pandai, maksudnya cikgu dah rasa macam pelajar tu dah okey kan. Jadi cikgu boleh suruh dia masuk turun. Dia ada pelajar tu kadang dia bijak, dia cepat sikit sebab dia selalu explore. Ada pelajar ni dia lambat sikit. Jadi cikgu kena bagi masa untuk belajar. Cikgu,